Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih sudi untuk melayari segmen Minda Alwi yang disiarkan secara langsung dari studio Planet Mahir di Damansara Perdana Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar anda semua? Masih dalam mood Aidilfitri ya. Jadi saya doakan kita meraihkan Aidilfitri dengan penuh kesyukuran, dan saya bagi pihak Planet Mahir serta rakan-rakan ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ataupun mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk anda semua. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita akan bersama tetamu saya, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad, Ahli Majlis Tertinggi UMNO merangkap pengerusi MDEC ya. Jadi melalui segmen Minda Alwi ini kita akan membincangkan pelbagai topik secara eksklusif ya, untuk kita bincangkan dan mencari ataupun kita memanfaatkan idea-idea daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad ya, yang kita ketahui ataupun yang kita kenal sebagai seorang tokoh yang begitu banyak idea-idea dan pandangan-pandangan yang sangat bermanfaat ya. Jadi pada malam ini saudara, kita akan membincangkan topik menangani kos sara hidup, iaitu satu topik yang sederhana tetapi sangat penting sebenarnya, kerana dia berada dalam lingkaran kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita bersama tetamu saya pada malam ini, jangan lupa like dan share di platform YouTube dan Facebook Planet Mahir. Ya, kalau anda mempunyai soalan, mungkin anda boleh kemukakan soalan-soalan anda di ruangan komen ya. Okey, apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, terima kasih. Macam mana dengan hari raya kita? Saya raya sibuk sikit lah. Tapi raya 6 ni baru hari ni. Saya silap kira. Dia ingat dah cukup 6, rupa-rupanya baru 5. So semalam sambung hari Senin. Alhamdulillah hari ni complete lah hari rayanya. Raya Aidilfitri dan raya puasa 6. Alhamdulillah ya. Kita dapat menyambut Aidilfitri dengan penuh kemeriahan ya. Alhamdulillah. Tak dalam habis lagi ni sambutan raya ni. Dalam keadaan kos sara hidup meningkat, kemeriahan itu makin itu yang pelik. Dalam keadaan kos yang meningkat ini, saya tengok majlis hari raya bukan main lagi, makanannya, orang yang datangnya, penyediaannya, jabatan kerajaan, individu, tokoh korporat. Saya tengok hari-hari majlis raya. Tapi kos meningkat juga. Itu yang pelik sikit. Okey Datuk Seri, menangani kos sara hidup, satu topik yang tajam sebenarnya sebab dia mengenai kita semua. Betul. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat isu ini dalam konteks masyarakat kita? Dia secara umumnya, kos sara hidup ini sangat penting kerana rakyat boleh marah bila harga barang jadi mahal. Negara yang rakyatnya lapar adalah negara yang gagal. So alhamdulillah Malaysia belum sampai ke peringkat rakyatnya lapar, tetapi harga bertambah. Bila harga mahal, perasaan marah timbul sebab jumlah pendapatan tidak bertambah tapi harga barang makin naik. Kejatuhan kerajaan Australia ataupun tema baru Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia, dia menang kerana dia menangani kos sara hidup, dan dia menang menjatuhkan kerajaan yang telah memerintah selama 9 tahun. So pada saya, kerajaan mesti serius dalam menangani kos sara hidup ini, terutama kos makanan. Kos rumah dah out of control. Kos makanan ini kita mesti bertindak sekarang. Sebab itu pada saya, langkah yang sangat wajar bagi Perdana Menteri untuk mengadakan mesyuarat kabinet sebelum dia berlepas ke Jepun. Mesyuarat kabinet biasanya ada pada hari Rabu, tapi telah dibuat pada semalam, hari Isnin, dan mengeluarkan beberapa langkah drastik untuk memastikan bahawa harga makanan stabil, kalau tidak boleh lebih murah pun stabil, dan tidak terus mendadak. Sangat penting. Sangat penting. Jadi itu kerajaan yang Abang Berhormat Perdana Menteri telah mengambil satu langkah drastik untuk membantu menangani masalah ini dari kerajaan. Bagaimana Datuk Seri melihat peranan pengguna, rakyat sendiri dalam menyelesaikan masalah ini? Inilah masalah kita. Masalah kita kadang-kadang, kita apa pun kita salahkan kerajaan, dan kita tidak menyalahkan diri kita. Kita juga mesti berjimat cermat. Kita mesti juga hidup menjaga kehidupan kita sendiri. Misalnya, we must not spend too much. Saya tengok orang kita, benda kecil pun kita beli kat kedai. Sebagai contohlah, nak serai 2 batang kena pergi kedai, nak kunyit 5 inci kena pergi kedai, nak halia kena pergi kedai.
Padahal benda-benda itu boleh dikeluarkan di rumah. Pada satu ketika dulu, zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri, 10-15 tahun yang dulu, 10 tahun yang dulu, benda-benda macam ini telah pun selesai apabila kita meletakkan legitimasi makanan ini dan juga food security ini sebagai prioriti utama. Tetapi kita hilang perkara tersebut. Malah pada satu ketika Kementerian Pertanian menggalakkan penanaman di rumah. Orang dalam flat diberi pasu, diberi benih kecil untuk tanam lada, tanam cili, tanam serai, tanam halia, tanam kunyit. Benda-benda esensial kecil yang tidak perlu dibeli di kedai. Sekarang benda tu dah berhenti. Semua benda kena cari kat kedai. Jadi ini sikap pengguna sendiri. Pengguna mesti bertanggungjawab kepada diri mereka dan keluarga mereka. Pada saya lah, we cannot blame the government all the time. Sometimes we have to blame ourselves too. Kita kena, diri sendiri kena bentuk. Attitude kita kena betul. Pada saya lah. Jadi kerajaan dengan tanggungjawab kerajaan, kita dengan tanggungjawab kita tu sendiri. Jadi Datuk Seri, kalau kita melihat yang Datuk Seri sebut tadi, pengguna suka meremehkan. Kalau kita bercakap soal tanam serai, dia suka meremehkan dan kadang-kadang menyindir pula. Saya tengok ada dua benda yang paling besar. Ada benda yang kerajaan boleh buat, rakyat tak boleh buat. Satu lagi, rakyat boleh buat, kerajaan tak boleh buat. Okey, apa dia contoh? Nak mengadakan tiang elektrik, supply elektrik, ini rakyat tak boleh buat. Nak adakan tiang telefon ataupun talian telefon, rakyat tak boleh buat. Walaupun zaman budak-budak dulu kita buat telefon sendiri. Saya masih ingat pakai dawai, kemudian guna tin-tin kopi, Milo, biskut apa semua tu, main telefon kat rumah. Tapi besoknya orang sedai kain, dawai tu putus. Itu telefon buat sendiri zaman dulu. Itu benda yang kerajaan kena buat. Infrastruktur kerajaan kena buat. Jalan raya, lebuh raya, telekomunikasi, internet, kerajaan kena buat. Rakyat tak boleh buat. Ada benda yang rakyat boleh buat, kerajaan tak boleh buat. Apa dia? Sampah depan rumah, pokok bunga depan rumah, cadar atas katil, kebersihan dalam bilik, kasut pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid nak susung kasut beratur tu, kalau kita tengok sebahagian besar, tidak semua ya, dia main lepas kaki je tinggal kasut dia dengan selipar dia, tak tersusun dan tak teratur. Itu kerajaan tak boleh nak lantik seorang tok siap, kerja dia susun selipar sampai balik tu, tak boleh, kena kita. So itu rakyat kena buat, kerajaan tak boleh buat. Sampah dan sebagainya. Jadi kena ada dua unsur ini. Ada benda kerajaan buat untuk rakyat, satu lagi rakyat buat untuk kerajaan. Baru dia mantap. Okey, itu dia pandangan ataupun pendapat daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad mengenai bagaimana untuk menangani kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang sedang melayari ataupun menonton siaran live ini, anda boleh terus komen dan like di Facebook Planet Mahir dan juga YouTube Planet Mahir di mana kita berkongsi pelbagai perspektif mengenai tanggungjawab sebagai pengguna dalam konteks kerajaan menunaikan tanggungjawabnya bagi membantu rakyat dan sebagainya. Okey, Datuk Seri, ada soalan yang agak sensitif sikit soalannya. Tapi saya nak bertanya. Tak apa. Ada orang, tidak semua, melihat isu kenaikan barang kos hidup dengan politik manjang. Minggu lepas kita dah bercakap soal politik bina negara. Betul. Sebenarnya kenaikan harga barang tak ada kena-mengena dengan politik. Siapa pun jadi kerajaan, kalau peniaga tak bantu, kalau kartel yang ada dalam negara, pengimport, pengeksport kita tak bekerjasama, peniaga tak bekerjasama, pengguna tak bekerjasama, barang akan naik. Bahkan sebenarnya kita kena ketahui dunia sedang menghadapi masalah makanan. Akibat daripada perang yang sedang berlaku, akibat daripada pengeluaran yang sedikit, akibatkan daripada dasar-dasar kerajaan yang mengeksport barang makanan. Contohnya gandum. Gandum dikeluarkan oleh Ukraine, gandum dikeluarkan oleh India. Mereka dah memberhentikan ekspor gandum. Maka dengan sendirinya gandum jadi kurang. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Banyak benda negeri kita ni bergantung kepada barang import. Bila kita bergantung kepada barang import, orang berhentikan ekspor mereka, kita dapat penyakit. Contohnya beras. We are not 100% self-reliant. Kita 70%. Mungkin dah turun 65%, saya tak tahu. 70%. Artinya 30% kena import. Kita tak serupa Jepun. Jepun dia beras
100% self-reliant, cukup untuk mengendalikan diri mereka. Dan tak benarkan beras luar masuk. Padahal rakyat dia 150 juta. Kita hanya 30 juta. Jadi dalam waktu yang sama, dalam kita bercakap soal makanan ini, kita juga mesti produce dalaman, production in-house production. Makanan-makanan yang kita boleh bagi alternatif kepada makanan-makanan lain. Jadi ini perlu dibuat oleh pertubuhan peladang, pertubuhan nelayan, pertubuhan lain-lain pertubuhan yang terlibat dengan pengeluaran makanan. Saya pernah jadi pengurusi pertubuhan peladang selama 15 tahun. Pernah dapat anugerah Peladang Jaya pun satu ketika. Kita mengeluarkan padi. Kita tingkatkan pengeluaran padi sehingga satu ketika kita telah sampai 76%. Kemudian menurun balik kepada 70%. Kita tak boleh 100% juga sebab ada orang yang memang tak makan beras Malaysia. Ada orang lebih kurang 10-15% yang memang tak makan. So kalau kita keluar 100%, kita nak jual beras kita ke mana pula? Maksudnya begitu. Betul. Okey, kita telah bincang mengenai tanggungjawab kerajaan, peranan rakyat. Bagaimana Datuk Seri melihat tanggungjawab peniaga pula dalam konteks menangani kos sara hidup? Mereka lah yang sepatutnya membantu. Ada bukan semua ya, ada beberapa peniaga yang telah rugi selama Covid 2 tahun ini. Dia ingat bila dah buka balik perniagaan, dia nak ambil untung cepat, nak cover yang dia rugi selama 2 tahun. Itu yang tiba-tiba kadang-kadang tu naik mendadak. Itu tak ada tanggungjawab. Dan di sinilah menjadi peranan kepada penguatkuasa KPD-NKK yang sekarang ini nampak tak kelihatan. KPD-NKK adalah sebuah kementerian yang dibuat khusus dulunya untuk menangani inflasi, menangani ketidakcukupan barang, menangani kes sorok besar-besaran. So, pada satu ketika dia berjaya. Perdana Menteri pernah jadi Menteri KPD-NKK. Sebab itu dia faham. Dia faham soal ini. Jadi peniaga juga perlu diadakan penguatkuasaan. Kita ada undang-undang tanah harga. Dulu satu ketika kita dengar rampasan secara besar-besaran, tapi sekarang tak kedengaran. Adakah benda itu tak berlaku atau tidak ada penguatkuasaan? So saya nak menyeru kepada pegawai-pegawai penguatkuasa KPD-NKK, biar nampak kelihatan, biar ada tindakan kepada peniaga yang mengambil untung secara mendadak. Memang ada pun baru-baru ini. Baru-baru ini memang ada. Bahkan dalam mesyuarat kabinet semalam saya tengok dalam kenyataan akhbar, ada usaha-usaha untuk memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku. Malah peguam negara telah diberi arahan untuk melihat undang-undang, peruntukan undang-undang tertentu untuk mengambil tindakan kepada mereka yang mengadakan sorok dan sebagainya. Jadi kena ambil tindakan lah. Mana kerajaan kita mesti tegas Mesti tegas. Tegas dalam maksud mendidik peniaga supaya tidak mengambil kesempatan dan akhirnya membebankan rakyat dan pengguna kita sebagai pengguna. Tapi dalam waktu yang sama kita juga kena ingat supply barang mesti mencukupi. Peniaga pun kita kena faham. Misalnya supply yang sampai kepada mereka harga RM1. Takkan dia nak jual harga 90 sen, dia mesti jual harga RM1, 20 sen, RM1, 30 sen. Jadi supply chain tu mesti penting. Barang pengeluaran tu mesti sampai. Saya tanam nenas ya, saya ada tanam MD2. Saya do expect saya boleh jual dengan harga RM5. Tapi tak boleh jual harga RM5 sekilo. Kena jual harga RM4. Sebab apa? Sebab peniaga nak jual harga RM5. Di sini farma memainkan peranan. Betul. Satu ketika dulu kita tengok farma adalah ke depan dalam memastikan bekalan makanan dan juga pengeluaran makanan itu bertambah, pembelian daripada petani. Tapi sekarang nampak farma pun nampak quiet. Ini yang penting. Yang penting pada saya, agensi-agensi yang bertugas untuk memastikan pengeluaran dan pengedaran ini berjalan mesti dilihat bekerja. Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat soal subsidi pula? Subsidi penting sebenarnya. Subsidi ni kalau tak ada subsidi, saya nak bagi contoh, al-ayam saja. Kerajaan mengeluarkan subsidi hampir 729.43 juta di bawah skim kawalan harga keluarga Malaysia sejak 5 Februari. It's already almost 800 million spent atas harga ayam sahaja. Harga siling ayam RM8.90. Betul. Tapi pengeluar ayam pula mengatakan bahawa klaim subsidi ini lambat. Menyebabkan mereka fed up. Jadi
one after another. Birokrasi pula di situ. Tapi pada saya subsidi itu penting. Kalau kita tengok di negara maju, di negara maju, contoh Ireland. Ireland dia punya income tax sangat tinggi, 40%. Tetapi barang makanannya sangat murah. Sebab apa? Barang makanannya dia subsidise. Kita boleh beli anggur 1 kilo tu harga 1 euro, 2 euro, apple, makanan, bawang, minyak, beras, makanan dia cukup murah. Sebab apa? Dia ambil daripada tax yang ditinggi kepada orang yang berpendapatan tinggi, dia subsidise kepada orang yang berpendapatan rendah. Kita di sini tax kita tak tinggi sangat. Jadi subsidi masih ada. Jadi pada saya elemen subsidi ini penting. Cuma pembahagian subsidi mesti adil. Pembahagian subsidi juga mesti nampak kelihatan telus. Itu yang penting. Tanpa subsidi kita akan menghadapi kesusahan. Sebab negara maju on food semua, on makanan semua ada subsidi. Amerika baik, UK baik, semua ada subsidi. Kalau kita lihat kerajaan Datuk Seri, kita boleh katakan melakukan segala-galanya dalam menangani masalah ini. Contoh apabila kerajaan mengumumkan bonus contoh ataupun bantuan keuangan kepada rakyat, secara automatik peniaga telah menaikkan harga barang. Jadi masalah itu tidak selesai dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Betul, saya setuju. Masalahnya peniaga pula bila dengar ada bonus, tu barang naik. Bila dengar ada gaji naik, tu naik. Bila dengar ada GST, barang naik. Bila turun jadi SST, barang naik juga. Yang turunnya tak ada. Inilah penting ada koordinasi. Peniaga ambillah untung, bukan kita nak rugi, tapi janganlah untung tu sehingga membebankan rakyat. Sebab itu yang penting adalah perkataan affordable. Affordable maknanya harga barang yang sesuai, mampu dibayar oleh rakyat. Yang kita duk fikir sekarang ni adalah golongan B40, orang susah. Tetapi dunia sudah berubah. Saya masih ingat saya kecil-kecil dulu, kita tak bergantung sangat kepada barang-barang. Misalnya kita makan ayam lah. Saya kecil-kecil dulu, umur tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an ni dah lain dah. Dulu kita nak makan ayam, kita tangkap ayam kat rumah. Kita nak makan telur, kita pelihara itik 10 ekor, 15 ekor. Betul. Dululah. Artinya kita tidak bergantung kepada benda di pasar. Malahkan orang pasar bergantung kepada kita. Saya masih ingat mak saya tanam pisang. Sebelum pergi sekolah, mak pesan bawa pisang ni pergi ke kedai Mek Bunga, nama tokek kedai Mak Ngong. Bawa pergi satu tandan pisang. Balik sekolah ambil duit RM5. Maknanya orang di pasar bergantung kepada supply daripada petani di rumah untuk menjual kepada orang lain. Betul. Artinya di kalangan masyarakat kita ada pengeluar di kalangan orang kampung dan ada pembelinya di kalangan orang makan gaji. Ini dia punya balance cycle dalam kehidupan. Sekarang saya dah tak nampak. Sekarang orang kampung pun macam saya sebut awal-awal tadi, nak pisang dia tak tanam, dia pergi. Dia pergi ke kedai. Nak halia dia pergi ke kedai. Nak serai dia pergi ke kedai. Nak timun dia pergi ke kedai. Satu ketika baru ini aja zaman kita meletakkan pertanian selepas zaman Mahathir, zaman Pak Lam, kita meletakkan pertanian sebagai prioriti nombor 1. Masa itu semua orang pakai tanaman hidroponik. Betul. Di rumah-rumah bahkan di kawasan saya Kampung Tungku, di Petaling Jaya, di PJ, di Putrajaya, orang gila hidroponik. Semua mengeluarkan timun, mengeluarkan tomato, mengeluarkan cili, berjaya. Betul. At that time kita boleh maintain harga dengan harga yang baik dan murah. So paduan kerjasama antara public, antara JLC, antara kerajaan, antara peniaga mesti ada. Yang penting masalah food security ini mesti ditangani secara serius. Dan kementerian sebagai lead agency, sebagai leader, politician sebagai leader, mesti menjadi juru bicara rakyat, mesti bercakap soal ni. Menteri Pertanian kena selalu bercakap soal ini. Menteri KPDNKK kena bercakap soal ni. Menteri-menteri yang terlibat dengan soal inflasi ini mesti ke depan dan mengetuai. Satu ketika kita tengok menteri-menteri turun ke pasar. Satu ketika kita tengok ketua-ketua pengarah turun ke pasar. Kita tengok pegawai-pegawai berkeliaran di rata-rata melihat soal pemakanan dan soal harga ini. Tapi sekarang kita tak kelihatan. Jangan biarkan Perdana Menteri keseorangan. Saya tengok Perdana Menteri keseorangan dalam hal ini. Saya tengoklah.
dia terpaksa buat mesyuarat kabinet khas, dia terpaksa bercakap soal makanan, dia terpaksa soal harga. We have 32 orang menteri kabinet. Betul. Kenapa tidak bergerak satu tim? Begitu juga pemimpin-pemimpin lain di peringkat negeri, Esko Pertanian Negeri. Mesti benar-benar di-highlight. Bila semua orang bercakap soal harga yang tinggi, dengan sendiri peniaga jadi takut untuk menaikkan harga. Esko Makanan Negeri, Esko Pertanian Negeri, Menteri Besar, semua orang bercakap soal yang sama. Fokus. Isunya adalah memastikan harga barang turun. Memastikan inflasi tidak tinggi. Memastikan supply chain mencukupi. Kalau ini dibuat oleh semua pemimpin, oleh semua agensi, saya yakin kita boleh tangani. Sebab sebenarnya kita dalam kes ayam, kita 100%. Kita ekspor ayam. Artinya ayam kita sudah lebih. Macam mana boleh naik? Mesti ada masalah domestik. Mesti ada sesuatu yang berlaku. Sehingga menyebabkan harga ayam tiba-tiba jadi RM20, jadi RM29. Ada yang sampai RM30. Kenapa? Sedangkan kita ekspor ayam. Kita ekspor ayam ke Singapura 3.6 juta kilogram kan, 3 ekor sebulan. That's a lot. Singapura dia tidak mengeluarkan ayam. Dia tidak mengeluarkan makanan. Tapi kenapa isu ini tak berlaku? Sebab dia berjaya mengawal. Itu sistem. Kawalan itu penting. Jadi harga ayam tu tidak sepatutnya berlaku kalau diambil kira data-data itu tadi, Datuk Seri. Tidak. Tapi masalah orang kita, Datuk Seri, kalau tak makan ayam ni macam mati. Macam mana Datuk Seri melihat pola fikir ataupun cara kita menangani keadaan ini? Bukan tidak boleh begitu, tapi dalam keadaan sekarang ini dengan krisis harga ayam. Saya terus terang, saya tak makan ayam. Saya tak makan ayam pasar ni, saya tak makan. Saya makan ayam kampung dengan ayam hutan. Saya di rumah saya pelihara ayam hutan. Ayam hutan ni bebas. Saya ada lebih kurang 200 ekor. Banyak. Banyak. Saya hanya start dengan 5 ekor. Kemudian saya lepas bebas, tapi saya jamu. Keliling rumah saya ada kelapa sawit. So ayam tu tiap-tiap hari balik. Jadi saya ada banyak ayam hutan. Jadi bila dah rasa ayam kampung dengan ayam hutan, kita tak nak makan ayam biasa. Ayam ni terlalu empuk. So maksud saya kita sentiasa ada alternatif. Tak nak makan ayam, kita ada makan daging. Tak nak makan daging, kita ada makan ikan. Tak nak makan ikan, kita makan telur. Menu kita tu berubah lah. Takkan ayam semata-mata. Jadi ini yang saya kata kita kena bercakap. Cuba semua orang bercakap tak makan ayam. Maka orang tak beli ayam. Dengan sendirinya harga ayam tu turun sebab ayam tak laku. Dan ayam ni bukan boleh simpan lama pun. Betul. Ayam ni kalau silap simpan, kalau lama sekali pun simpan, dia jadi busuk. So di sinilah peranan pengguna itu penting. Saya tak suruh boikot. Bukan maksud saya boikot, tetapi ada alternatif. Cuma masalah kita sekarang, tak makan ayam pergi makan ikan. Ikan mahal juga. Tak makan ikan makan daging. Daging mahal juga. Tak makan daging, makan sardin. Sardin pun mahal juga. Habis nak makan apa? Tapi orang zaman dulu dia ada alternatif. Orang Kelantan ada alternatif. Dia last sekali dia tinggal budu je. Dia makan dengan budu je. Saya bukan nak kata kita kena makan budu, tidak. Tetapi orang Kelantan ni dia kalau dah tak ada benda lain, dia makan ikan budu nama dia. Atau ikan jeruk. Musim banjir. Sekarang orang tak makan dah ikan jeruk. Tak tahu kenapa. Tapi ikan jeruk pun dah mahal sekarang. Last sekali dia makan nasi kerabu. Actually untuk maklumat you, nasi kerabu ni adalah makanan orang miskin dulu. Lauk tak ada. Sayur tak ada, maka dia ambil, dia campur daun-daun kayu ini, dia potong-potong jadi kerabu. Kemudian dia buat kuah. Itu kuah nasi kerabu tu, santan campur dengan wudu sikit, campur dengan serai, kemudian dia jadi kuah. Gaul. Sama ada makan dengan telur atau tak ada lauk pun. Nasi kerabu. Tapi sekarang nasi kerabu dah jadi makanan eksotik, makanan orang kaya, datang dengan berbagai lauk, 5 lauk, 4 lauk. Tetapi asalnya nasi kerabu adalah penyelesaian kepada ketidakcukup makanan orang kampung. Orang Kelantan lah dulu. That's how we started. Jadi kita kena ada alternatif kita sendiri. We must. Kena kreatif kan, supaya orang kata apa yang berlaku ini tidak berterusan. Kerana kalau bagi saya, Datuk Seri, kalau semakin kita melayan, dia akan lebih berpanjangan isu ni. Betul. Bagaimana Datuk Seri melihat ini? Tak, kita must always go back to basic. Mak kita zaman dulu lah, pengalaman saya lah, mak saya zaman dulu. Zaman dulu kita makan ikan yang kita tahu dalam sawah. Satu ketika saya kecil-kecil, umur darjah 6,
mak dah siap kuah dah. Kuah gula lemak dah siap. Ikan je tak ada. Tunggu bila? Tunggu saya bawa balik ikan haruan 2-3 ekor daripada saya pergi Menau. Ada balik 2-3 ikan haruan, ikan puyuh, ikan keli. Kadang-kadang yang dapat belut. Tapi belut kita tak makan, buang. Balik. Maknanya mak tu kreatif senantiasa. Tak ada lauk, dia buat benda-benda lain selain daripada lauk biasa. Sama ada sambalnya sedap, sambal tumis, telur tumis. Benda alternatif tu nak kena senantiasa ada. Jadi keluarga tu sendiri mesti kreatif. Cuma masalah orang sekarang semua sibuk. Suami bekerja, isteri bekerja. Balik nak beli ayam dah siap, terus goreng. Jadi this is where kreativiti keluarga pengguna mesti membantu keluarga tu sendiri. Tapi kita selalu salahkan, ini semua salah kerajaan. Ini sama salah kerajaan. Kerajaan ada tanggungjawab. Yes. Kerajaan mesti laksanakan tanggungjawab. Tapi dalam waktu yang sama, kita mesti menjalankan tanggungjawab kita untuk menyelesaikan masalah kita sebenarnya. Tapi kalau kerajaan nak mantap, itulah saya rasa Perdana Menteri memastikan perkara ini berlaku. Dia menubuhkan jawatankuasa khas mengenai harga makanan. Bahkan hal ayam, Kabinet Mesyuarat hal ayam hari semalam ada 5 langkah. Menghentikan ekspor, mengadakan mengoptimumkan fasiliti bilik sejuk, memastikan AP ditutup. No more AP on import ayam. Ini pun satu penyakit kita juga Malaysia ni, banyak sangat AP. Satu isu yang kita bincang waktu lain lah. Tetapi AP ayam ada, AP kobis apa, AP limau ada, AP jubin ada, AP besi. Banyak sangat AP. Adanya AP ni ada tujuan khasnya, tetapi bila dah ada sangat dia jadi kartel. Ni menangani kartel ni pun satu hal lagi. Benda-benda ni yang one after another isu kita. Kenapa nak kena ada AP kobis? Tujuan ada AP kobis sebab kobis kita tak ada orang tanam. Terpaksa ambil kobis Indonesia, kobis daripada China. Nak import kena pada AP. Kalau tak ada AP, ada kumpulan tertentu tak dapat, kumpulan tertentu dah dapat. So eloklah kerajaan ambil langkah-langkah ini. Artinya pada saya kita mesti melengok masalah makanan, masalah harga ini secara menyeluruh. Kita kena selesaikan hal dalam negara dulu. Hal-hal internal policy dan masalah, baru kita pergi kepada masalah global. Yang global ni kadang-kadang kita tak boleh buat apa. India putuskan tak nak hantar gandum, Ukraine sebab perang. Itu kita tak boleh selesai. Jadi kita kena cari penyelesaian yang lain. Mesti ada penyelesaian untuk beli daripada Australia, daripada South America. Mesti ada alternatif. Itu kerja kerajaan lah. Tetapi domestik mesti diselesaikan. Okey, menarik sekali Datuk Seri. Banyak idea-idea ataupun pendapat dan pandangan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad, iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, merangkap pengurusi MDEC, di mana melalui topik kita pada malam ini, iaitu menangani kos sara hidup. Banyak sekali pandangan-pandangan yang sebelum ini tidak pernah kita dengar, bagaimana cara kita menangani, apakah tanggungjawab kita dalam menghadapi dan menangani masalah ini. Kerana selama ini seperti kata Yang Berhormat Datuk Seri, kita menyalahkan orang lain dalam menangani masalah ini. Jadi ada beberapa soalan lagi yang saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Datuk Seri, tapi sebelum itu kita rehat sebentar, kita jumpa lagi selepas ini. Anafora ialah perbandingan berkaitan dengan perumpamaan. Yang panjang Maharaja Reza. Right is basically to ease you in doing your summary. Okey, kalau rasa macam tak dapat ulang lagi ya. Okey, soalan nombor 2 yang popular. Abu Bakar, kami kena ingat dia diberi gelaran penyelamat umat Islam. Ingat yang itu. Kepada Allah dan tak percaya di kitab sunnah dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Orang deria. Deria ni bila? 100 darjah Celsius di air yang lebih. Jadi sendiri adalah sesuatu yang mempunyai gizi dan memenuhi ruang. Okey. Dan karbon dioksida. Dua-dua sebutan ini kita akan samakan dia sebab dia berfungsi N yang sama.
Mempelajari fizik sebenarnya membantu kita memahami apa yang jadi di alam semesta. Apa yang jadi dalam dunia. Kita boleh mempelajari banyak perkara dalam dunia ini berkait dengan fizik. Bila kita bercakap, ia adalah fizik. Bila kita berjalan, ia adalah fizik. Semua yang melibatkan kehidupan ini adalah fizik. Sepanjang 12 tahun saya menjadi tutor, kita dah membantu ribuan pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam fizik SPM. Saya Cikgu Ajwad. Ada 4 masalah utama yang menjadi masalah besar kepada pelajar yang menyebabkan pelajar tak suka fizik. So, saya mengendalikan bengkel di Selangor dan juga jemputan dari negeri-negeri lain dan juga jemputan-jemputan sekolah untuk bantu lebih ramai pelajar untuk skor dalam fizik SPM. Dengan menyertai kelas saya di planetmahir.com, anda akan mempelajari yang fizik ni sebenarnya mudah, santai dan menyeronokkan. Bila dah rasa seronok nak belajar fizik, barulah senang nak dapat A. Tapi kenalah usaha juga kan? Selalunya pelajar ingat yang fizik ni terlalu banyak konsep, prinsip dan hukum yang perlu diingat. Masalah mengira sebenarnya bukanlah masalah fizik. Jom, jumpa saya di planetmahir.com, gedung ilmu online. Wan? Ya? Susah kan nak cari baju sekarang ni? Betul, sangat susah. Lepas tu bila dah ada baju, tak menarik pula. Dah ada baju yang menarik, saiz pula tak ada. Sangat-sangat masalah. So macam mana tu? Saya melanjutkan pelajaran di Harrow University, Scotland dan mempunyai bidang pengalaman yang luas, bekerja bersama dengan international designer seperti Alexander McQueen, Harvey Nicole and Ellie Kishimoto. Saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang fashion design. After that, saya macam terfikir, kan kita nak stay tu, buat macam tu dan kerja bawah orang kan. So Alhamdulillah saya bertemu dengan partner saya Haziwan dan menubuhkan brand saya sendiri bersama partner saya Wan and Mary. Keunikan kami adalah kami lebih menampilkan potong-potongan yang menarik, uniqueness, functional. Selain itu juga kami bereksperimentasi terhadap setiap tekstur dalam pakaian kami. Banyak menunjukkan potong-potongan yang multifunction dan juga sesuai untuk anda di luar sana. Antara klien-klien kami seperti contoh kami punya klien-klien daripada kerabat-kerabat diraja, VIP, corporate dan juga daripada kalangan selebriti seperti contoh Azlana Nasir, Liza Hanim, Jihan Musa, Siti Nordiana, Ziana Zain, Fikri Ibrahim dan ramai lagi. Dengan menyertai kursus ini, kita akan dapat belajar banyak benda tentang fashion, step by step membuat pakaian, daripada potong kain sendiri, cari kain dan juga menjahit. Kita akan buat sampai anda dapat membuat pakaian yang lengkap dan menarik. Saya Hazirwan dan saya Mariam. Kami daripada Wan and Mary. Kami akan menawarkan cara membuat pakaian, desain, membuat pola dan jangan lupa layari planetmahir.com, gedung ilmu online. Jumpa anda di sana. Kita jumpa lagi dalam segmen Minda Alwi pada malam ini, iaitu kita membincangkan mengenai topik yang begitu menarik sekali, iaitu menangani kos sara hidup. Iaitu satu topik yang sangat dekat dengan kita sebagai rakyat, sebagai pengguna. Bagaimana untuk kita menangani masalah ini supaya dapat kita sama-sama mencari jalan penyelesaiannya, agar ia tidak terus menjadi satu masalah yang lebih besar kepada kita semua. Kerana soal kos sara hidup ini adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Jadi ini adalah satu topik yang sangat menarik. Seperti biasa pada malam ini tetamu saya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad, iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, merangkap pengurusi MDEC, yang membincangkan dan membicarakan topik ini dalam pelbagai sudut. Dan kita telah mendengar tadi idea-idea ataupun jawapan-jawapan yang diberikan
mengenai bagaimana ataupun strategi dalam menangani masalah ini, di mana jika kita semua bersatu padu, bersepakat dalam menyelesaikan hal ini, tidak ada sebab untuk kita terus berhadapan dengan isu yang kita bincangkan pada malam ini. Okey, Datuk Seri, soalan seterusnya. Ramai rakyat sekarang ini bimbang bukan saja kos sara hidup, tetapi apa yang digembar-gemburkan sebagai krisis makanan dunia yang ditakuti membawa impak kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Katanya gandum tidak mahu diekspor lagi ke Malaysia dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri melihat keadaan ini? Memang sebenarnya oleh kerana berlaku perang antara Rusia dan Ukraine adalah di antara pengeluar makanan terbesar Eropah, maka dia impact tu akan ada kepada kita. Tetapi setakat yang saya tahu, Malaysia boleh survive selama 6 bulan lagi sebab kita ada stok penimbal. Kita dah bersedia daripada awal. Walau bagaimanapun krisis makanan negara ini, dunia ini tetap berlaku. Dan ini merupakan satu cycle dunia. Satu ketika pada tahun 2005, 2006, 2007 tu juga kekurangan bekalan negara. Pada masa itu saya ingat lagi Perdana Menteri Thailand adalah seorang yang pandai memasak, Samak nama dia. Pak Lah terpaksa pergi jumpa dengan dia untuk beli beras. Dan pada masa itu Vietnam, Kemboja, Indonesia, Thailand tak nak jual beras kepada dunia sebab rakyat dia tak cukup. Sekarang kita tengok Ukraine dan India tak nak keluar gandum kepada dunia sebab makanan dia bimbang, rakyat dia lapar. Tapi jangan lupa gandum bukan makanan stabil kita. Gandum ni adalah makanan kita, makan pagi roti canai, makan roti. So kita tak cukup gandum banyak sangat pun tidak jadi masalah. Makanan utama kita adalah beras, ayam, daging, dan ini setakat ni kita mencukupi. Jadi mengetahui keadaan inilah maka Jawatankuasa Kabinet segera bermesyuarat untuk memastikan bahawa kita tidak terkesan dengan kemelut dunia ini. Kita kena bersedia. Dan persediaan itu bukan saja perlu dibuat oleh kerajaan, tetapi juga dibuat oleh kerajaan negeri dan rakyat jelata. Kita kena tahu berjimat cermat, kita tahu stok kita tahu apa kita makan, kita kena tahu berapa banyak kita makan, kita kena tahu berapa banyak kita kena simpan, apa patut makan. Itu kita mesti tahu. Kita tak boleh indiscriminately seperti biasa. Itu sudah tidak seperti biasa. Sebab dunia akan menghadapi masalah kekurangan makanan kerana rakyat bertambah, manusia bertambah, pengeluaran berkurang. Dekat situ aja pengeluaran itu berkurang. Jadi nak menyelesaikan masalah ini kita kena tahu punca. Kalau pengeluaran berkurang, kenapa kita tak tambah domestik pengeluaran? Kita boleh tambahkan pengeluaran, kita boleh pelihara lembu, kita orang kampung boleh pelihara ayam, kita boleh dulu tak cukup bekalan ikan di laut, kita buat ternakan air tawar. Dan ini semuanya sudah ada program-program yang kita buat satu ketika dulu. So cuma kena revive balik saja. Sebab ikan tak semestinya makan ikan laut. Ikan di darat pun banyak jenis. Tetapi bekalan itu mesti mencukupi. Dan di sinilah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang, Nafas, Fama, agensi-agensi yang telah ditubuhkan untuk menyelesaikan perkara ini. Ini yang sangat penting diambil kira. Jangan ada Nafas Pertubuhan Peladang, kerja dia pun nak import juga. Dia tak mengeluarkan. Ada Pertubuhan Peladang Kawasan, tak ada tanam apa-apa. Sepatutnya Pertubuhan Peladang Kawasan boleh dibahagikan. Pertubuhan Peladang Kawasan Ketereh tanam apa, Pertubuhan Peladang Kawasan Negeri Sabah tanam apa, Pertubuhan Peladang Negeri Perak tanam apa. Benda ni boleh disynchronizekan dengan syarat we put our head together, bersama menangani. Okey, Datuk Seri sebut tadi kita masih ada tempoh 6 bulan lagi untuk keperluan itu. Tapi apa yang akan mungkin berlaku selepas itu? Jika masalah ini memang benar-benar berlaku dan berterusan. Masalah ini adalah real. Kekurangan makanan dunia adalah real. Tetapi kita alhamdulillah tidak sampai seperti negara Afrika. Rakyat belum ada yang kebuluran, tak ada lagi yang lapar. Saya dah sebut di awal sesi tadi, saya kata negara yang rakyatnya lapar adalah negara gagal. Sebab itu saya muda-muda dulu saya tengok satu movie, jangan biarkan mereka lapar. Ada satu movie daripada Indonesia. So istilah ini adalah sangat penting. Pemimpin mesti pegang dalam kepala dia, jangan biarkan rakyat lapar. So how? Jadi tanggungjawab
kepada menteri, tanggungjawab kepada Esko, tanggungjawab kepada menteri besar adalah sangat besar. Memastikan rakyat mereka tidak lapar. Dan bukan saja orang politik. Bapa juga kena ada sikap ini, jangan biarkan anak mereka lapar. Movie yang saya tengok masa saya muda dulu tu ialah mengenai 2 orang anak pengemis yang menjaga adik dia. Dia sebut adik-adik dia, jangan biarkan adik-adik dia lapar. Saya tak tahu filem tu siapa berlakon. Zaman saya dulu Rano Karno. Tapi cukup menyayat hati. Sebab dia bersedia berkorban asalkan adik-adiknya tidak lapar. So ibu bapa juga kena ada istilah, jangan biarkan anak-anakku lapar. Begitu juga dengan kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan, begitu juga dengan pemimpin. Kalau ini daripada atas terus sampai ke bawah, insya-Allah Malaysia akan jadi negeri yang prosperous seperti yang kita kata dulu. Sebab kita asalnya negara pertanian. No, kadang-kadang kita sibuk nak jadi negara perindustrian. Kita lupa soal makanan. Jepun adalah negara perindustrian, tetapi makanan dia mencukupi. Sehingga dia terpaksa reka makanan Jepun ni kecil-kecil aja. Sebab rakyat dia ramai. Dia buat sushi kecil-kecil, tapi cukup, kenyang. Walaupun kecil-kecil, tapi mengenyangkan, mencukupi. Dia letak ikan sikit, udang sikit, sotong sikit, jadi makanan dia. Kita makan sikit punya banyak kadang-kadang, tapi tak kenyang. Sebab kadang-kadang barakah tu tidak ada. So penting kita kena kaitkan balik dengan agama. Makan mesti ada barakah. Kerja, rezeki mesti ada barakah. Kehidupan mesti ada barakah. Mesti always kaitkan kita dengan agama. Kerajaan begitu juga, ibu bapa begitu juga, tanggungjawab negeri pun begitu juga. Kalau semua orang together solving this problem. Saya dengar ucapan Anthony Albanese, Perdana Menteri baru Australia, his winning speech or maiden speech. Together we solve our problem. Together we make sure Australia become a great country. Lepas tu dia sebut Australian vote for change. Kalau dia cakap orang putih lain sikit, kita kata change. Together we grow up, together we change this country. Samalah dengan negara kita. So itu dulu kita kata kita kena bina negara. Bina negara ialah membiarkan rakyat tidak lapar, juga adalah bina negara. Memastikan harga barang stabil, harga barang affordable. Mahal tak apa, tapi orang boleh beli. Kalau rakyat dah berpendapatan tinggi, memanglah harga mahal. Bukan soal mahal, soal murah. Soalnya affordability, keupayaan, kemampuan. Itu penting, tapi kita telah pun melalui satu fasa pengalaman ketika pandemik COVID, dan kita melihat bahawa rakyat tidak lapar. Maksudnya dengan semua pihak berganding bahu membantu rakyat dalam memenuhi keperluan harian mereka. Jadi macam mana Datuk Seri melihat? Saya tengok semasa 2 tahun kita hadapi krisis kesihatan, di mana rakyat tak boleh keluar bekerja, takut, tapi makanan kita mencukupi. Sekarang semua orang boleh bekerja, tak ada sebab kita tak cukup makanan. Dengan syarat perkara-perkara yang saya sebut tadi, we ourselves must produce. Apa yang kita boleh keluarkan, apa yang kita boleh hasilkan, kita kena hasilkan. Bukan saja syarikat, pertubuhan-pertubuhan yang buat. Kadang-kadang kita ni lebih banyak bermesyuarat daripada bekerja. Saya heran juga, kenapa sekarang ini pertubuhan-pertubuhan yang terlibat dalam soal pemakanan ini diam. Tak tahulah, mungkin saya tak dengar, but they are silent. Saya nak tengoklah pertubuhan Peladang, Nafas, Fahma, Mardi, mana-mana pertubuhan yang telah ditubuhkan. Say something, do something, supaya rakyat dapat dengar, oh, they are doing something. Mereka sedang berbuat sesuatu untuk pastikan harga ini maintain, affordable, dan makanan available. Setakat ni alhamdulillah, pokok-pokok berbuah. Kalau pokok tak berbuah, kenapa tak berbuah? Maksudnya begitulah. Kena buat sesuatu. Datuk, krisis makanan, ada kalangan atau kelompok tertentu yang melihat krisis ni tak ada apa-apa krisis ni. Sedangkan itu sebenarnya satu benda yang jika berlarutan ataupun lebih teruk lagi, dia merupakan satu krisis yang sangat bahaya. Saya rasa. Jangan. Saya nak pesan kepada orang yang bersikap makanan ada, pergi kedai ada juga. Jangan. Panic buying, kalau kita tak kena cara handle, berlaku panic buying. Misalnya ayam lah. Ayam ni kita dah 100%, dah ekspor.
Ekspor ke Singapura, kita ekspor berjuta tau. Tiba-tiba ayam tak cukup. Why? Panic buying. Mungkin sembunyi. Mungkin stok dikeluarkan, mungkin pengeluar cuba nak naikkan harga. No, benda-benda ni must be taken seriously. Jangan anggap benda ni tak serius. Bayangkan kalau kita buka rumah peti sejuk kosong. Setakat ni saya rasa lah tak ada lagi orang di rumah yang buka peti sejuk kosong. Cuba cek tiap-tiap orang yang dengar apa saya bercakap hari ni, balik ni cuba tengok buka peti sejuk atau buka stok dia ada makanan ke tak ada. Saya yakin masih ada. Cukup untuk sehari dua. Tapi kadang-kadang kita pergi beli lagi. Sehingga menyebabkan di kedai tak ada. Bila panic buying berlaku. That should not happen. Jadi jangan take for granted makanan ni ada. Tapi jangan take for granted terus panik terus. Maknanya kena sederhana lah. Dalam Islam pun mengajar kita menjadi sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sederhana itu adalah sebaik-baiknya. Jangan terlampau sangat, kamu ada ke kiri atau ke kanan. Ya, itu memerlukan kebijaksanaan kita, kebijaksanaan berfikir, kebijaksanaan membuat keputusan, kebijaksanaan mengurus menangani masalah ini. And we must show our wisdom. Especially kerajaan lah. Sebab tu saya tengok Perdana Menteri berhempas pulas. Perdana Menteri berhempas pulas memastikan bahawa perkara ini tetap maintain, Sebab saya yakin Perdana Menteri kita ni dia pernah jadi Menteri KPDNKK, dia pernah jadi Menteri Pertanian, dia pernah jadi Menteri Luar Bandar. Kemudian dia sendiri adalah asalnya orang miskin. Dia anak seorang perantau, diaspora Kelantan, pergi pindah ke Pahang. Kemudian dia sendiri masa belajar universiti jual ikan. So he understand. Dia faham dan menjiwai perkara ini. Sebab itu dia serius. Dan yang paling penting, saya terlupa nak sebut awalnya, ialah menangani yang kita buat 2014, jihad melawan orang tengah. This is a big thing lah di Malaysia. Kadang-kadang orang tengah buat duit. Dia beras, padi tak tanam, ayam tak pelihara, itik tak pelihara, sayur tak tanam. Tapi dia yang buat untung. Sebab apa? Dia beli, macam saya kata tadi, dia beli nanah harga RM3.5, dia jual harga RM6. RM3.5 dia sapu. Dia beli harga RM4, dia jual harga RM6. Benda ini juga harus dikawal. So jihad memerangi orang tengah ini juga sangat penting. Dan perlu diteruskan. Perlu diteruskan. Tapi saya tengok kita pergi sekejap, lepas tu kita slow. Sepatutnya ini perlu diteruskan. And kita kena pastikan bahawa orang tengah betul-betul tak wujud. Di Eropah benda ni tak ada. Tok Sri, pada pandangan Datuk Sri, bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah ini? Maksudnya kita, bila waktu kita boleh melihat harga boleh turun, kehidupan rakyat lebih stabil, macam mana Datuk Sri melihat, bayangkan ini? Susah. Tetapi ini hanya boleh dibuat kalau kita, misalnya jawatan kuasa soal makanan itu bermesyuarat setiap minggu, masing-masing bagi pandangan, masing-masing bagi kaedah dan cara. Semua orang kena beri pendapat. Petani, peladang, peniaga, penjual, penguatkuasa kerajaan, penguasa agensi, duduk sekali, tengok di mana ada kelemahan. Saya tengok masalah besar di Malaysia ni kartel. Ada kartel yang buat untung. Dia yang sanggup mengambil keuntungan besar atas kesusahan orang lain. Kalau tak ada kartel ini, saya rasa kita boleh selesai. Soal daging, kartel. Soal ayam, kartel. Soal beras, kartel. Soal makanan ni pun kartel. Pada saya, hal makanan ni tak payah ada kartel lah. Sebab itu saya rasa kerajaan cuba buang AP ni, nak menyelesaikan masalah inilah pada saya. Tapi ada orang marah lah kat saya, orang yang berniaga yang dapat untung daripada AP ni. Dia dapat AP jual limau. Dia limau dia tak pegang pun, dia hanya dapat AP, dia jual AP je. Tu tak pasal-pasal kita kena tambah kos. Satu perkara yang paling sensitif, AP kereta. Tapi ini bukan makanan lah. Tak pasal-pasal kita kena bayar lebih sebab RM20,000 harga. Sebab apa? Sebab ada AP. Patutnya kita tak bayar-bayar pun, kita import. Tapi itu dah lepas lah. Yang akan datang ni kerajaan kena fikirlah benda-benda macam ni. Jadi bila yang amat berhormat Perdana Menteri membuat keputusan-keputusan yang Datuk Seri sebutkan tadi, maksudnya beliau memahami bahawa itu adalah bukan satu keperluan dalam menyelesaikan masalah kartel tu, AP tu. Dia satu ketika yes, satu ketika perlu.
Tapi ada masanya benda tu dah tak perlu. Sebab tu saya kata kita kena berubah dengan masa. Pada masa tertentu dia hanya sesuai. Misalnya AP, contohlah ni, AP kereta. Pada masa itu Bumi Putra tak ada langsung berniaga kereta. Hanya Tanchong, hanya Bun Siu. Seorang dua yang, maka kerajaan terpaksa buat AP untuk memastikan bahawa Bumi Putra juga terlibat dalam perniagaan sedemikian. But it has been so long. Dah berjaya, dah kaya raya, dah. So sekarang masa untuk kita bagi balik kepada rakyat lah. Pada saya begitulah. Dia tak dapat nikmat yang cukup besar daripada AP tersebut. Ini masanya untuk dia membantu. Tuk Sri, kita balik kepada masalah kos sara hidup, Sri. Kalau kita melihat dari segi data, golongan M40 dikatakan menjunam kepada B40, di mana menurut data sehingga Ogos 2021 seramai 600,000 isi rumah M40 jatuh kepada B40. Ini satu keadaan yang saya rasa membimbangkan. Betul. Membimbang sebab masa itu adalah masalah pandemik, masalah Covid kan, menyebabkan orang tak boleh bekerja daripada rumah. Tapi sekarang ni saya ingat dia orang mula boleh bekerja. Ekonomi pada masa itu ekonomi stagnan. Pada masa itu ekonomi tak bergerak. Semua orang mengharapkan bantuan, semua orang hidup dengan simpanan, semua orang mengharapkan KWSP, semua orang mengharapkan apa-apa yang ada. Tapi sekarang kerajaan dah buka semua. So kita harap ekonomi ini akan pulih dan akan bergerak kembali. Harapan kita tu akan kembali kepada asal. Memang betul data itu membimbangkan. Sebab itu subsidi ditambah. Perdana Menteri buat keputusan petani diberi RM200 sebulan selama 6 bulan. Dulu 2 bulan je, musim ketujuh aja. Sekarang dia bagi 6 bulan. Sebab kerajaan faham, Perdana Menteri faham perkara ini. Tetapi ini tak boleh lama. Sebab kita perlu duit. Mujurnya alhamdulillah, berkata Allah ni maha adil. Minyak naik harga, kelapa sawit naik harga, getah naik sikit harga. Maknanya kita ada pendapatan tambahan. Betul. Dan langkah kerajaan untuk tidak menaikkan harga minyak 95. Ini juga satu langkah yang wajar kerana transport tak boleh naik. Diesel tak naik. Cuba kerajaan biarkan harga pasaran tak ada subsidi kepada minyak dan diesel. Harga transport akan naik. So maknanya kerajaan senantiasa peka dengan masalah ini. Kos transport tak naik sekarang. Sebab diesel tak naik. 95 tak naik. Maintain RM2.5 sen. Tapi siapa yang nak pakai 97, pakailah. Itu dia mampu. Saya tengok sekarang macam funny, pelik. Motosikal pakai 97, kereta Volvo pakai 95. Terbalik. Bila saya cek kenapa ni, saya tanya pakai 97. Dia kata 97 kita pakai tak sampai segelin, RM4 je dia kata. Tapi kalau kereta biasa pakai 100 liter, RM200, RM4. Maknanya putaran dunia tu Allah itu maha adil. Kita tak cukup di sini, kita dinaikkan di sini. So kita kena ambil kesempatan lah. Misalnya peneroka, sekarang harga kelapa sawit 1,000 lebih, 1,300, 1,200. Ambil kesempatan daripada pendapatan ini untuk menyimpan, menabung. Itu yang kita kena buat. Dulu kalau tak ada yang menabung di KWSP, kerajaan tak buat KWSP simpanan, tak boleh keluar air sena. Betul. Tapi oleh kerana sistem kita tu ada, boleh pula keluar air sena RM10,000. Tabung balik lah. Maksud saya begitulah. Jadi putaran dunia ini senantiasa begitu. Nak jadi negara maju, makanan kena cukup. Nak jadi negara pengeluar makanan, kita juga kena jadi negara maju. So there must be a balance between kemajuan dan soal perut. Gendang genduk, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Itu dia kata-kata daripada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Alwi Cik Ahmad. Menarik sekali, banyak sekali idea-idea yang dikongsikan bersama kita semua melalui slot segmen Minda Alwi ni. Cukup luar biasa sekali. Jadi Datuk Seri, kita telah membincangkan hampir 1 jam. Sekejap saja. Oh, iya ke? Banyak lagi sebenarnya kalau ikutkan saya nak tanya Datuk Seri, tapi tidak mengapa, mungkin kita ada waktu-waktu yang lain. InsyaAllah. Kita akan berwawancara lagi. Akhirnya mungkin Datuk Seri boleh merumuskan apa yang kita bincangkan melalui topik kita pada malam ini, menangani kos sara hidup, daripada apa yang kita bahaskan selama hampir 1 jam malam ini. Silakan.
Saya nak sebut dalam macam saya sebut awal tadi, tanggungjawab kita, ketua keluarga, ketua kerajaan, kerajaan negeri, kerajaan pusat, pemimpin, jangan biarkan mereka lapar. Very important. That is the bottom line. Tak boleh. Apabila mereka tak lapar, insya-Allah segala-galanya baik. Marah kurang, sakit hati kurang, kata nista. Orang kenyang biasanya tak marah orang. Tapi orang yang lapar mudah marah. So negara yang rakyatnya kenyang adalah negara yang aman. Malaysia alhamdulillah negara yang masih belum sampai ke peringkat seperti negara Afrika. Jadi saya harap kita bersama-samalah menangani masalah ini. Peniaga, pembeli, pengusaha, pengeluar, kerajaan, agensi penguatkuasa mesti bersama menangani agar semua harga adalah affordable. Dalam keadaan rakyat mampu. Jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu murah. Terima kasih. Jadi semua perlu memainkan peranan, bergabung dalam satu tanggungjawab untuk memastikan tidak ada orang lapar. Gitu Datuk Seri Ya. Okey, terima kasih Ibu Muhammad Datuk Seri Haji Ahmad Haji Alwi Cik Ahmad, iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO merangkap pengurusi MDEC yang bersama saya selama 1 jam, hampir 1 jam melalui segmen Minda Alwi yang membincangkan mengenai tajuk atau topik menangani kos sara hidup. Yang dibincangkan selama hampir 1 jam tadi mengenai tanggungjawab kita semua. Jadi kerajaan tidak sesekali membiarkan kita semua lapar dan tidak akan membiarkan kita semua menghadapi masalah. Cuma kita perlu menunaikan amanah dan tanggungjawab kita untuk saling menangani masalah yang berlaku. Bagi pihak kerajaan, kerajaan telah melakukan dan sedang melakukan yang terbaik untuk kita semua. Ingat bahawa menyalahkan orang lain itu mudah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu payah sekali. Jadi kita mesti bergabung secara bertanggungjawab sama ada kerajaan, pengguna dan peniaga. InsyaAllah mudah-mudahan dengan idea-idea dan pandangan-pandangan yang dikemukakan selama hampir 1 jam tadi dapat kita memanfaatkan ataupun kita memanfaatkan mendengar dengan penuh tanggungjawab untuk kita melihat ke hadapan bagaimana cara untuk kita menangani kos sara hidup ini. Jadi kepada anda semua, terima kasih kerana sudi melayari segmen Minda Alwi pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi melapangkan waktu bersama-sama kami pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.